Tactical Chameleon, sesumpah taktik. Itu adalah gelaran yang diberikan kepada Thomas Tuchel sebagai corak beliau sebagai seorang pengurus, sebagai seorang ketua jurulatih di atas padang. Kerana beliau mempunyai kebolehan untuk menukarkan taktik berdasarkan pemain-pemain yang sedia ada dan berdasarkan situasi yang perlu dihadapi. Dan mungkin itu kualiti yang dilihat oleh Chelsea sebagai situasi ataupun individu paling tepat untuk mengendalikan masalah yang kini ada di Stamford Bridge. Terlalu banyak pemain yang berkualiti tetapi tidak ada sistem yang sesuai. Jadi dalam episod Mastheads kali ini, kita akan melihat apa kualiti yang dimiliki oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pengurus dan bagaimana beliau boleh membawa perubahan kepada skuad Chelsea yang beraksi di Stamford Bridge. Pendekar, tapi jiwa masih berlegar, ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Jadi kita cuba lihat mengapa Thomas Tuchel mungkin calon yang paling sesuai untuk Chelsea. Ada dua faktor di sini. Faktor pertama, seperti yang saya katakan tadi, Thomas Tuchel adalah seorang individu yang dikenali sebagai tactical chameleon, sesumpah taktik, individu yang suka menukarkan corak taktikal berdasarkan situasi yang sedia ada, pemain yang ada dan juga lawan yang perlu dihadapi. Beliau tidak mempunyai satu falsafah seperti contoh Jurgen Klopp ataupun mungkin Pep Guardiola. Beliau menggabungkan beberapa falsafah berbeza untuk membina identiti berbeza mengikut perlawanan dan juga tugas yang sedia ada. Sebagai contoh, kita lihat statistik musim lepas bersama PSG, pecahan jenis formasi yang digunakan oleh Thomas Tuchel sepanjang satu musim. Kita boleh lihat tidak ada satu identiti yang spesifik. Beliau menukarkan hampir 5-6 corak taktikal yang berbeza sepanjang satu musim berdasarkan pemain-pemain yang ada dan juga lawan yang perlu dihadapi. Flexibility ini menjadi trademark Thomas Tuchel. Tetapi satu lagi faktor adalah Thomas Tuchel adalah seorang yang dilabel sebagai tactics nerd. Seorang individu yang obses dengan puzzle solving dari sudut pandangan taktikal. Jadi bagi beliau, dari pandangan Tuchel, Chelsea menawarkan puzzle yang begitu menakjubkan. Kerana hakikatnya di atas kertas, Chelsea jelas mempunyai pemain-pemain yang cukup berkelas dunia. Tetapi tidak ada momentum yang baik, tetapi tidak ada corak maupun sistem yang baik. Seperti contoh, kita lihat pecahan senarai pemain-pemain yang ada di Chelsea ketika ini yang sedang boleh kita kata underperform. Lihat saja nama-nama ni. Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech. Kesemua ini adalah individu-individu yang datang dengan reputasi yang begitu besar dari liga-liga lain. Tetapi di musim ini di Liga Perdana Inggeris, statistik menunjukkan mereka tidak lagi mencapai potensi mereka yang tinggi. Malah lihat dua nama seterusnya, Pulisic dan Hudson-Odoi. Dua lagi pemain yang mempunyai potensi yang begitu tinggi tetapi boleh kita katakan pada ketika ini underperforming. Jadi tugas utama Tuchel adalah untuk mencari jalan penyelesaian untuk memastikan individu-individu ini boleh beraksi dengan potensi penuh dan boleh beraksi dalam sistem yang akan membenarkan mereka menyerlah di atas padang. Jadi menentang Wolves tempoh hari, Tuchel tidak dapat membuat perubahan berskala besar kerana beliau hanya mempunyai masa yang singkat untuk menyediakan pasukan buat perlawanan tersebut. Tetapi menentang Burnley tempoh hari, kita boleh lihat beberapa corak identiti taktikal yang sudah mula diterapkan oleh Thomas Tuchel. Ada satu konsep yang begitu mudah di sini. Term ini digunakan oleh seorang data jurnalis di Twitter yang bernama Mark Thompson yang menggelarkan fenomena ini sebagai talent permitting. Maknanya proses yang membenarkan talent-talent di atas padang untuk menyerlah. Seperti yang kita katakan, itu adalah tugas utama Thomas Tuchel. Menentang Burnley tempoh hari, Tuchel menggunakan formasi 3-4-2-1. Bukan formasi yang beliau sering gunakan di PSG, bukan formasi yang beliau sering gunakan di Dortmund. Malah ini adalah formasi yang beliau lihat dan kenal pasti sebagai formasi terbaik untuk membawa kualiti-kualiti utama dalam beberapa pasukan. Kita lihat pecahan formasi ini. Dalam formasi ini ada pemain-pemain yang beraksi dalam beberapa posisi yang menarik. Seperti contoh, Timo Werner yang beraksi sebagai second striker. Kita boleh lihat di sana Marcos Alonso yang beraksi sebagai left wing back. Hudson-Odoi juga beraksi sebagai right wing back dalam situasi tersebut. Tetapi yang menarik juga, Jorginho beraksi sebagai anchor mahupun deep lying midfielder dalam posisi pivot. Beberapa pemain ini diletakkan dalam posisi-posisi yang berbeza daripada apa yang beliau ataupun mereka digunakan sebelum ini. Tetapi kita akan zoom in ke dalam tiga pemain yang begitu spesifik dalam sistem yang digunakan menentang Burnley tempoh hari. Yang pertama, kita lihat Jorginho.
Jorginho digunakan sebagai deep lying midfielder dalam gandengan pivot bersama Mateo Kovacic tempoh hari, tetapi beliau menggalas tugas sebagai individu yang beraksi paling bawah hanya di atas back three dan mengawal tempo perlawanan. Kita lihat saja pecahan statistik Jorginho menentang Burnley tempoh hari. 98 hantaran dilakukan dengan passing accuracy sebanyak 94%. Ini biasa kerana kita cukup mengenali kualiti hantaran yang dimiliki oleh Jorginho. Tetapi apa yang menarik adalah key passes beliau 4. Beliau bukan saja banyak melakukan hantaran-hantaran yang simple ke bahagian, tapi banyak hantaran yang dilakukan oleh Jorginho dalam perlawanan tersebut adalah untuk membuka ruang buat rakan sepasukan. Beliau memainkan peranan yang begitu penting di atas padang. Dan perkara ini bukan asing dengan Thomas Tuchel. Kerana dalam sejarah Thomas Tuchel, tidak kira di mana beliau pergi, tidak kira Mainz, Borussia Dortmund ataupun PSG, beliau sering kali akan menggunakan seorang individu yang beraksi sebagai deep lying midfielder. Kalau anda lihat di Mainz, beliau menggunakan Eugen Polanski untuk beraksi dalam posisi tersebut. Di Borussia Dortmund, beliau menggunakan pemain muda Julian Weigl yang pada tempoh tersebut muncul antara pemain tengah terbaik di dunia di bawah Thomas Tuchel. Malah lepas Tuchel meninggalkan Dortmund, prestasi Weigl menurun sehingga kini beraksi di Benfica. Tuchel saja yang mengenal pasti potensi yang dimiliki oleh pemain tersebut. Dan di PSG, beliau menggunakan Marco Verratti sebagai individu tersebut. Jadi mungkin Jorginho dilihat sebagai individu yang boleh memainkan peranan tersebut untuk Chelsea. Individu yang kedua yang digunakan dengan begitu menarik tempoh hari menentang Burnley adalah Hudson-Odoi. Hudson-Odoi adalah sebuah enigma. Bayern Munich sanggup membayar hampir 50 juta untuk mendapatkan khidmat beliau 2 tahun lepas. Dan kalau Bayern sanggup bayar jumlah tersebut, itu adalah reputasi tentang prestasi ataupun potensi yang dimiliki oleh Hudson-Odoi sebagai seorang pemain. Tempoh hari beliau digunakan sebagai right wing back, tetapi tidak ditugaskan untuk turun bawah melakukan defend kerana di right centre back ada Azpilicueta untuk menggalas tugas defensif. Jadi Hudson-Odoi diberi kebebasan untuk beraksi dengan begitu attacking minded, dan itu yang berlaku di atas padang apabila ada satu ketika Sean Dyche menjerit ke arah Robbie Brady untuk cuba marking Hudson-Odoi dengan lebih efektif, dan Robbie Brady hanya menjerit kembali, "Saya tahu dia di mana, tapi saya tak tahu nak buat apa dah." Dan hakikatnya begitu besar impak Hudson-Odoi dalam perlawanan tersebut. Kita lihat 64 touches, 2 shots, 4 crosses, tetapi 4 key passes sekali lagi, dan 3 carries into penalty area. Dan yang penting, ada 1 assist. Perlawanan pertama digunakan dalam kesebelasan pertama, terus ada 1 assist untuk Hudson-Odoi. Individu yang paling menarik untuk kita saksikan di bawah Thomas Tuchel menentang Burnley tempoh hari adalah Timo Werner. Timo Werner menunjukkan aksi yang cukup menakjubkan bersama Red Bull Leipzig di pentas Bundesliga dalam beberapa tahun lepas. Tetapi di Chelsea, di bawah Frank Lampard, beliau struggle nak cari form. Beliau banyak terlepas peluang dan beliau jarang sekali mendapatkan peluang untuk melakukan rembatan di dalam kotak penalti. Tetapi di bawah Thomas Tuchel, beliau terus mendapat suatu posisi yang menarik. Kalau korang ingat, di bawah Lampard beliau digunakan di bahagian sayap, beliau digunakan sebagai striker utama, beliau juga ada digunakan di posisi nombor 10. Semua posisi yang kurang efektif. Di Leipzig, Timo Werner digandingkan bersama seorang lagi penyerang seperti Yussuf Poulsen. Dan itu yang cuba dilakukan semula oleh Thomas Tuchel tempoh hari apabila meletakkan beliau sebelah Mason Mount, tetapi Mount seringkali bergerak ke bahagian tengah untuk memberi ruang buat Timo Werner menjadi second striker kepada Tammy Abraham dalam sistem tersebut tanpa perlu merisaukan supply di bahagian sayap kerana ada Marcos Alonso dan Hudson-Odoi yang sentiasa berada di sana. Dan perubahan yang dapat kita lihat adalah menentang Burnley tempoh hari, Timo Werner melakukan 11 sentuhan di dalam kotak penalti. Paling tinggi dalam kerjaya Chelsea beliau. Di bawah Frank Lampard tak pernah ada 11 sentuhan di dalam kotak penalti kerana seringkali menerima bola di luar ataupun di bahagian sayap. Tetapi di bawah Tuchel terus ada perubahan yang drastik. Boleh kita lihat lebih banyak sentuhan di dalam kotak penalti yang bermakna lebih banyak melibatkan diri dalam aksi di dalam kotak penalti. Dan hasilnya ada 3 rembatan
ada 2 key passes dan ada 4 shot creating actions untuk membantu individu-individu seperti Tammy Abraham. Jadi kita boleh lihat ada perubahan dalam perlawanan pertama ataupun perlawanan kedua Thomas Tuchel bersama Chelsea untuk beberapa pemain yang berbeza termasuk Timo Werner. Lepas ni saya memang teruja nak tengok bagaimana Kai Havertz pula dikatakan golden boy of German football. Saya nak lihat bagaimana Kai Havertz digunakan oleh Thomas Tuchel kerana Thomas Tuchel prinsipal beliau buat masa sekarang kita cukup kenali, talent permitting. Fungsi utama beliau adalah untuk mencari jalan buat pemain-pemain yang berkualiti ini menyerlah di atas padang. Pada pandangan korang, pemain mana yang akan jadi paling penting di bawah Thomas Tuchel musim ini?